Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang dikasihi, kita bersua kembali dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan saya, Cikgu Fizu. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung kembali pembelajaran kita dan kali ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu kata ganti nama. Standard kandungan kita 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks. Yang ketiga iaitu kata ganti nama. Dan anda boleh jadikan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 muka surat 11 sebagai rujukan. Diteruskan dengan pembelajaran kita. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Terdiri daripada pertama, kata ganti nama diri KGND dan kedua, kata ganti nama tunjuk KGNT. Kata ganti nama diri KGND. Kata ganti nama diri pertama ialah penutur atau orang yang bercakap. Kata ganti nama diri kedua, pendengar atau orang yang diajak bertutur. Kata ganti nama diri ketiga, pihak atau orang yang diceritakan halnya. Kata ganti nama tunjuk tempat. Sini, penggunaannya digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. Situ digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana. Sana digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. Kata ganti nama diri. Yang pertama, menggantikan nama diri orang yang bertutur. Contohnya, aku, tunggal. Tunggal bermakna satu atau seorang. Digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau Tuhan. Keakraban. Saya tunggal. Digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Hamba, tunggal, digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Patih, tunggal, digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Beta, tunggal, digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Kami, jamak. Jamak ini lebih daripada seorang. Digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kita, jamak, digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua. Menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Anda, tunggal dan jamak. Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Awak, tunggal, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Engkau, tunggal, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga. Engkau, tuan hamba, tunggal, digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Jika kata ganti diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti tuan hamba sebagai kata ganti diri kedua. Tuanku, tunggal, digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan.
kalian. Jamak digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Dan kamu, tunggal dan jamak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Seterusnya, kata ganti nama diri ketiga menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya. Baginda, tunggal, digunakan untuk putera dan puteri raja, raja atau sultan. Beliau, tunggal, digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin. Dia dan ia, tunggal, digunakan untuk orang yang umum, seperti orang biasa dan rakan. Mereka, jamak, digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Baiklah murid-murid, demikian tadi beberapa contoh yang telah pun cikgu berikan kepada anda untuk kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Teruskan dengan tugasan anda, murid-murid diminta untuk membuat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 11 dan 12. Itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, cikgu ucapkan, dan semoga berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.